Selamat lemai serta selamat bertemu baru peningat. Dia tahu kita benang mendiang siaran Radio Free Sarawak. Kini tabur kami dengar online ba www.radiofreesarawak.org. Siaran Tok Megak tahu didengar ba semua platform media baru baka Facebook, TikTok, Instagram serta ba WhatsApp grup Megak. Balap tinggal tahu bertelefon ngagai kami ba 013 551 5219. Aku nandok ya baru tinggal ba 013 551 5219. Kita tahu di interview kami tentang nama aja isu ya ke bisik kait ngau menua kita Malaysia, kelebih lagi tentang negeri kita Sarawak. Kita megak tahu nganjuk audio video ngagai kami dengan platform yang disebut aku tadi, Facebook Radio Free Sarawak, TikTok, Instagram serta WhatsApp. Jadi lemai itu aku Stanley Rentap, kami di Radio Free Sarawak sigi bisik bersiaran ni tiang hari nyak metarik kita tahu ngelawak ngagai semua media tak ke platform media baru. Bala kami di Radio Free Sarawak dekat ngengkah ke konten-konten terbaru yang tentu bisa berguna nambah ke penemu kita. Ya, terima kasih ngagai menjadi kita Stanley Rentap. Lalu maka sama aku mic ngau dekat mic kita ninga kerintai program. Ya, aku dah dungkup kami sebuat kena ke lemari 3 tu. Jadi peninggal semua kita sarito dekat mic kita ninga ke ngau 3 ikut temuai. Kita bisa beranau kami dalam program Radio Free Sarawak bakal ke lemai tu. Jadi terlebih lagi kita dekat ninga ke Yang Berhormat Fahmi Fazil, PKR Communication Director, berkenaan ke perkara inya Jabatan Kehakiman tu patut siti hari jabatan ke berkecuali terlebih lagi kecuali nadai di baru hari nama-nama parti dekat politik perkara politik. Naban tu ngambil kena neku pengawal sedak hakim kejujur menjalankan pengawal seraya. Ya, jadi hanya siti hari perkara ke dekat kunci ke Fahmi Fazil. Nya kebuah kita mendak nama kebuah sidak ke masalah ya ketemu maka suap terlebih kita mendak maka Raban UMNO Sina Najib Sina Rosmah tu agi bebas tajak sidak ya ditemu masalah ngejar keduit rakyat tangnya lawan jabatan kehakiman tu tadi lalu dikenakut ke oleh sidak ke berkuasa. Jadi peningat semua beranau kedua kita dekat dengar ke inya ranau berkenaan Thomas Jalons dua ibu lenti. Ya, jadi tu berkenaan ke pasal isu company ke bami balak atau ke ngambil kayu kampung Jurong orang ke Bempur Menua orang asal ke BG. Jadi sida orang ke ngambil balak tu ke BG company ke besar ke diberi perintah lisen tu patut mega ngungsi ke pengaya atau ke hasil yang tadi ngagai orang ke Bempur Menua. Ya siti cara ngambil ke orang ke Bempur Menua tu tadi ukai semina mata kaja kayu sida pansut hari kampung Jurong tang sida patut boleh ke tahu ke kita share hari kayu ke pansutnya. Lagi kita dengar ke ranau berkenaan Thomas Jalong siku hari Raban jaringan orang asal Malaysia. Lalu kita akan dengar ke ranau ketiga hanya siku pemanggil kita ianya Mr. Ibi Jaya tu hari menua Seratua berkenaan ke penusah orang di Seratua ke Suahmat betapi penusah air kena cukup. Jadi berkenaan ke penusah tu lagi kita dengar ke Lapur hari Ibi Jaya hari menua Seratua. Ya, pendengar semua lebih kurang kenyarintai program kita bakal lemah itu. Lalu ngambil kena masuk ke jam tu pendengar semua kita terus mendengar kerana terubah bakal lemah itu bergulai dengan YB Fahmi Fazil sudah menjadi kita Stanley Rentap. Lalu selamat mendengar ke program Radio Free Sarawak. Baik saudara, kita bertemu lagi dalam siaran Radio Free Sarawak. Hari ini hari Rabu. Sekali lagi kita bersama dengan pengarah komunikasi Parti Keadilan Rakyat, Wabi Fahmi Fazil. Salam sejahtera Wabi.
Salam sejahtera Stanley, apa khabar? Khabar baik dan kali ini kita ada masa yang sangat singkat, tapi apapun keadaannya saya minta YB mengulas kenyataan Datuk Seri Presiden Anwar Ibrahim disiarkan di Malay Mail semalam. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, masa untuk mengukuh dan melindungi badan kehakiman daripada disalahgunakan sekarang. Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata bahawa badan kehakiman negara telah disalahgunakan oleh orang berkuasa untuk melepaskan diri daripada hukuman dan kepercayaan orang ramai terhadap sistem itu semakin terhakis. Badan kehakiman kita nampak pincang. Semasa kita berkuasa, kita meletakkan badan kehakiman yang baru untuk cuba mengelak campur tangan daripada luar dan mengukuhkan badan kehakiman supaya mereka tidak perlu mendengar kehendak Perdana Menteri atau ahli politik. Tetapi memandangkan campur tangan terhadap badan kehakiman telah berlaku sementara waktu ini, persepsi buruk terhadap badan kehakiman semakin terjejas. Jadi soalan saya kepada YB, apa puncanya Datuk Seri Anwar bercakap sedemikian dan kenapa rakyat Malaysia keseluruhannya harus mendukung dan menyokong kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, YB Fahmi? Baik, terima kasih Stanley. Jadi ini satu soalan yang sangat penting kerana mengikut perlembagaan, ya, kedudukan hakim-hakim ini tidak boleh kita pandang secara ringan, terutama apabila hakim ataupun badan kehakiman secara keseluruhannya itu diserang secara peribadi. Ada yang mungkin berkata sebelum ni keadilan PKR, ya, Anwar Ibrahim pernah kritikal. Ya. Ya, memang kita kritikal, tapi kritikan dan begitu kritikalnya kita bukan terhadap peribadi hakim, tapi terhadap sistem kehakiman. Dia sangat berbeza dengan apa yang berlaku sekarang, khususnya tomahan yang dibuat oleh seorang blogger terhadap seorang hakim yang sedang berkhidmat. Itu bagi saya adalah satu keterlaluan dan keterlanjuran yang akan menghakis persepsi umum, keyakinan orang ramai, kepercayaan rakyat terhadap badan kehakiman itu sendiri. Dan ini kita tak boleh benarkan berlaku. Berbeza dengan kenyataan yang dibuat oleh lebih 80 ahli parlimen yang memberi kritikan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Syariah terhadap ahli parlimen Petaling Jaya. YB Maria Chin untuk memenjarakan beliau 5 hari ataupun 7 hari kerana mengeluarkan satu kenyataan. Jadi berbeza, serangan Raja Petra terhadap Hakim Nazlan adalah bersifat peribadi. Manakala teguran ahli-ahli parlimen adalah terhadap keputusan yang dibuat oleh hakim. Jadi kita kena perhalusi ada beza. Dan ini perlu kita amalkan supaya badan kehakiman yang bebas, yang boleh berfungsi tanpa rasa takut, tanpa rasa segan, akan memastikan keadilan itu sentiasa ada di bumi Malaysia. Inilah yang perlu kita perjuangkan, inilah yang perlu kita pertahankan, dan tidak ada sesiapa sekalipun, sama ada mereka berada dalam negara ataupun di luar seperti Raja Petra, yang harus dibenarkan mengeluarkan kenyataan-kenyataan tomahan, dakwaan ya, yang begitu jahat untuk menghakis keyakinan umum terhadap badan kehakiman. Audio Jungle. Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, saudara bersama saya pada hari ini adalah saudara Thomas Jalon daripada Jaringan Orang Asal ke Malaysia. Terlebih dahulu kita malu-malukan saudara Thomas. Halo Thomas. Ya, halo ya. Ya Thomas, kita membaca di media sosial bahawa Malaysian Timber Council MTCC ya menghadiri perhimpunan Program for Endorsements of Forest Certification iaitu PEFC International di Dublin minggu ini. Ya, di mana rakyat Malaysia terutamanya orang asal lah selama ini telah pun membantah konsesi balak yang beroperasi oleh company besar di Malaysia. So, apakah komen saudara
Thomas mengenai MCC menghadiri perhimpunan ini. Terima kasih. Ya, itu merupakan satu pertemuan peringkat antarabangsa di mana pihak-pihak yang mungkin terlibat dengan perdagangan ataupun perusahaan kayu balak lah. Juga pihak-pihak yang seharusnya juga ataupun yang sebagai institusi yang telah ambil berat untuk menetapkan standard. Ya, bukan hanya peraturan sebagai satu di mana ya boleh menentukan cara yang terbaik untuk aktiviti pembalakan yang sepatutnya mengambil kira beberapa aspek dan syarat-syarat yang telah dipersetujui oleh pelbagai stakeholders, di mana lesen-lesen itu telah diberi dan lesen ataupun persejilan itu telah dikatakan sudah dilulus. Tetapi bagi kita di Malaysia, MTCC merupakan satu badan yang juga seharusnya menentukan ataupun sebagai custodian standard persejilan kayu ataupun persejilan pengurusan hutan di Malaysia, di mana ada pihak-pihak company yang terlibat dalam pembalakan rela ataupun bersedia untuk menggunakan syarat-syarat ataupun standard yang telah dipersetujui dalam NTCS, yaitu skim persejilan kayu balak Malaysia. Jadi sebagai satu badan yang sepatutnya bertanggung jawab tentang standard itu, menentukan standard itu diguna pakai, di-comply, kita sangat berharap MTCC memastikan bahwa pihak-pihak syarikat yang telah sudi untuk mengguna pakai standard itu seharusnya gunakan standard itu dengan secara yang terbaik dan melibatkan stakeholders yang lain. Stakeholders yang lain ini yaitu kita sebagai orang tempatan, penduduk yang di kawasan di mana lesen pembalakan ataupun konsesi balak telah diberi dan meliputi kawasan-kawasan tanah adat ataupun tanah kawasan kampung. Kita adalah satu sebagai stakeholders di mana kita ada kepentingan. Kepentingan kita adalah sebab hutan dan tanah dan sumber-sumber hutan yang ada dalam kawasan yang dikelilingi kampung itu yang sebenarnya terdiri dari meliputi tanah adat kita dan juga kawasan hutan yang kita pelihara dan menjadi sumber bagi kita untuk kehidupan kita, maka itu kita adalah satu stakeholders yang penting. Sebenarnya kita bukan hanya stakeholders, kita adalah right holders. Maka itu adalah kita sangat berharap bahwa pihak-pihak ataupun badan-badan yang dipertanggungjawabkan untuk memastikan compliant, yaitu syarikat-syarikat balak, seharusnya juga mengikut syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan ini hanya boleh dilakukan dengan dialog yang terbuka, dengan dialog yang telus, dengan dialog yang melibatkan sebanyak lapisan masyarakat yang di kawasan berkenaan, supaya kepentingan mereka juga diambil kira. Jika ada apa-apa kekurangan daripada itu, di mana ada penduduk tempatan di dalam kawasan yang diliputi oleh konsesi balak itu, ada buat komplain, maka satu mekanisme aduan seharusnya ditubuhkan dan untuk mengambil kira dan menjalankan proses penerimaan aduan oleh penduduk-penduduk tempatan ataupun lain-lain stakeholders, dan di mana ia seharusnya diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang sudah kita dengar juga, ini tindakan yang sebaliknya daripada tindakan untuk dialog dengan sebaik-baiknya dengan masyarakat untuk mencari penyelesaian jika ada aduan, tetapi sebaliknya memilih untuk menjalankan tindakan undang-undang terhadap yang menyuarakan kerisauan ataupun kebimbangan dan ketidakpuas hati masyarakat.
Itu yang kita tidak senang hatilah. Bila mereka sudah setuju untuk menggunakan pakai standar seperti yang ditentukan dalam MTCC dan MTCS, ya seharusnya memberi peluang, memberi jalan. Pastikan mekanisme yang diterima oleh semua stakeholders ditubuh untuk mencari penyelesaian untuk segala konflik di antara pihak-pihak yang tertentulah dapat digunakan pakai oleh semua stakeholders. I respect your right, you respect our rights. To the license, but the people also have rights by virtue of their very existence on the land. Lebih awal lagi daripada masyarakat, lebih awal dari kerjaan yang sedia ada sekarang. Ya, para pendengar, ya betul tadi penjelasan daripada Thomas Jalong. Sesuai dengan itu kita di Radio Free Sarawak mengucapkan terima kasih kepada saudara Thomas. Ya, sama-sama. Audio Jungle. Ya, jadi bertemu baru kita pendengar semua. Jadi itu kita dekat dengar kelapu berkenaan ke penulisah air sidak di Menua Seratuk kelebih berpelilia sita sebetan. Jadi kita dekat berkangau ngau Mr. Ibil jika madah kita ke penulisah ternyadi di Menua Seratuk ke kurang air lalu nama kebuah hutanya lu nak uliah dibutal ya nyentuh ke Seritu sampai nak cukup air ke diguna bala rakyat di Menua Seratuk. Jadi ram kita dengar ke penerang laporan dari Ibu Jaya. Okey, ketuk isu air tu benar sudah lama isu air tu deh. Jadi isu air tu air bersih, air paip tu satu bunyi aku krian, dia bawa kelakar, dia bawa kabung, tiga itu dona. Jadi sumber air itu hari ulu. Bawa batang krian, dia tu bisa tekat air bawa uang, bawa kaki uang, bawa jalai babang lu krian, dia bisa bawa pada mas sebelah, licua sebelah. Jadi itu sumber air dia hari ulunya. Harinya baru ngepam ngagai tangki, dia baru turun ngagai supply ngagai krian, supply ngagai kelakar, supply ngagai kabung. Jadi isu nanti ai di don kabung ngak laka arili don karili krian now dah lama jadi isu lebat cukup ai supply hari reservoir hari dekat ai ke gagak tadi deh supply ke pada duit don tu jadi krian lama tu nanti jadi penanggul lepas kami lagi supply ai ke itu tadi paling lagi krian tang kabung kelaka jadi selalu jadi isu nya lah kebah election PRU 14 kemarin situ isu terdebai tadi by rakyat tadi pasal lain di Menua kabung go kelaka lebih majoriti kabung kelaka tu area Melayu deh jadi kriat area Iban jadi udah tangki dah gagak baru di reservoir tu tadi, dia bersupply dengan krian udah, dia kelakar dengan kabung. Dia bagi air tadi, nya jadi nak cukup. Jadi dia tu masalah. Jadi kau sudah ya, Siti yang tegal tadi, lebih banyak tegal supply air tadi. Tegal sudah ngadu ke Jalan Pen Borneo. Jadi main pipe akan bersupply hari tangki atas ni. Hari penatai air tadi bisa terdangguk. Jangan lepas ni, sekarang sudah nukar pipe men Pen Borneo dah. Tang dudi tu tadi, ni udah perhati korang. Sangka Siti ya kedar supply air itu naya nak cukup. Kedua, udah dah bagi tadi, dah bagi ketiga sita tadi. Jadi sama ngampit ke ti buka bukan tiba buka nak ke kabung kelaka. Krian kena dai. Jadi nya le rationing kebayar rationing dia tu nanti semua dah sekat sudah dengan krian, supply ke kabung bisa air. Jadi krian nadai. Jadi ti supply ke krian, kabung kelakar nadai, krian bisi. Dia lah nanti buat masa kau Siti tadi supply air itu tak cukup. Jadi bisi kau sudah air supply hari krian tu, hari Seratuk tu bisa supply ngage pada mau ngage don seribas, ngage debak pusat. Aku nak nemu tanya tang segaku. Nya lapanya ni area betul Betul pun bisa ke supply air.
Ari ulu nyen ke area betul tang dinga aku lapan pipe tu bisi sambung bawa pen bonio yang kau amat bisi tersalur kian. Jadi utek ke jadi nak tadi lebah sebedau maya puasa bulan Ramadan ngau bedau raya lepas raya bisi tanggal bibit bari krean. Sangka ko lah lapan tidak bisi muka mayu lagi ngagai kelakak ngau kabur lapan dia kami lagi belum Melayu kaban saya Melayu dah selama puasa yang itu raya jadi ai mayu lagi beri debuka sekian jadi berkrian pagi met nya kena pada aku lah hal nombor satu tadi saya aku ya ai nanda cukup ketiga tidur untuk bos ratu Saja ai nak cukup tu kini ke bisik kini kalau lama tu wakil rakyat Perambu ke dekat ngagak lebih lagi beka water treatment kini menua kita dia. Jadi ia ke udah 8 titik water treatment kena asal dan sebuah di air petang-petang. Airnya sebuah 8 tahun 80-an, tahun 90-an. Mina supply ke satu aja, ngagai sekolah, ngagai hospital, ngagai pasal satu, semua orang ke dia dengelingi pasal satu lah. Kampung Melayu, rumah penyaiban. Jadi tutupnya kemarin, perlu buka ada sebelah dia bawa dekat air sebelah Ruban Licuak kemarin dekat air Licuak water treatment Licuak. Jadi nyen kemarin nak cukup buka kau baru sitik ke kena nama di kaki wang untuk jalan babang Ulu Krian. Jadi buka ke nyen jadi ke dia tu bisa 2 titik water treatment lah. Sitik di Licuak, no sitik di di babang. Di kaki wang babang. Jadi menyip aku tadi lah. Jadi sekarang aku 2 titik water treatment tu kira tak cukup volume kena supply ke the whole of Seratok tidak. Kementerian Abang Kelakar. Hal air tu pegawai Kementerian Utility deh. Ya. Pegawai Menteri Utility Timur State. Tiba federal aku nak nemu lebannya sekaku ya ke air tu kuasa Perintah Sarawak deh. Ya jadinya ranau aku bergulai dengan Ibu Jaya tadi peringatan semua lapor hari menua suatu berkenaan ke air ke semampai nak cukup di tapi rakyat di menua suatu. Jadi ngagai kita kebukai ke dekat kongsi kami nama penulis bersitiak no kita tangan jong ke WhatsApp ngai kami WhatsApp nombor 0135515219 aku nak baru 0135515219 Radio Free Sarawak. Jadi ngatuk peningan semua terima kasih ngagai Ibu Jaya tadi ke berkongsi ngau kita buat program Radio Free Sarawak. Yang ngarana Ibu Jaya tadi peningan semua kena ngujung ke ranau kita serta program kita bakal kelemah itu. Terima kasih ngagai peningan semua ke bergulai kami sepengalaman setengah jam tu tadi ya. Lalu ngagai kita kebukai ke dekat berkongsi kita tangan jong ke WhatsApp kita ngagai kami 0135515219. Laman Sinabar Radio Free Sarawak semua tak berjaku. Mupok kami. Bye bye. Temu baru pergi lah.